Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, kita ada berapa orang ni? Ada 5 orang. Ifah, Julian, Justin, Priscilla, Vilma. Okay, tak apalah walaupun tak ramai, kita proceed sahaja. Okay, first apa tadi? Minta maaf lambat sikit sebab cikgu ada uruskan sikit. Ada masalah air kat rumah cikgu. Ada orang daripada Jabatan Bekalan yang datang. Okay, semua sihat ya hari ni? 5 orang ni. Sihat ya semua? Okay, Alhamdulillah. Okay, bagus, sihat. Okay, so hari ni cikgu macam yang cikgu dah share dalam grup, rasanya semua dah tengok lah kan, solution of triangle. So hari ni kita tengok solution of triangle. Hari Senin hari tu kita dah tengok kita dah tengok trigo. So trigo tu cikgu record sahaja. Tapi kalau ada benda yang tak faham, tanyalah nanti. PM dalam kelas boleh, PM direct pun boleh. So basically tu je lah. Biasanya kebiasaan bentuk soalan SPM macam tu. Dan yang untuk PBD tu cikgu belum check yang latest. So siapa yang dah hantar, terima kasih lah dah hantar. Kita punya PBD banyak sebenarnya. Chapter SEM 2 lah, senang kata chapter SEM 2. Tapi kita buat sikit-sikit. So ada hari nanti cikgu akan minta lah untuk buat PBD. Alright. So hari ni kita akan tengok solution of triangle. So ni pun bentuk soalan biasanya dalam kertas 2. So untuk solution of triangle ada juga keluar dalam kertas 1. Tapi kalau kertas 1 kebiasaannya soalan tu lebih simple lah. Dia tak adalah terlampau complicated. Kalau kertas 2 ni memang pecahan soalan dia banyak. Kita ada A tu pun kalau nampak ada 1, 2, 3. B ada 1, 2. Okay, so kita tengok, kita go one by one. Kita bincang 2 soalan je sebab cikgu minta 2 soalan kan untuk jawab. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. So kat sini kita boleh nampak lah. The diagram shows 2 triangle PQR and RST. It is given that PR 3.3. Okay, kalau kita ada maklumat lain yang diberi, kita kena tengok dalam diagram ada tak dia tulis benda tu. Kalau tak ada, kita tulislah kat mana sepatutnya 3.3 tu. So letaklah dekat sini 3.3. Kemudian kita ada RS is 5.5. And then kita ada 4.5. ST 4.5. So bila maklumat semua dah tulis, memudahkan kita untuk selesaikan soalan. Dan kalau dalam topik ni kita nak tahu, kita nak guna sine rule ke cosine rule ataupun area of triangle length. Okay, so kita revise lah sikit apa tu sine rule, cosine rule, area of triangle, formula dia lah secara basicnya. So kalau sine rule, ingatlah sine rule ni formula dia ni agak fleksibel. Tapi basic dia kita tahu kalau kita ada side A, so over dengan sine A, angle A which is opposite kepada side A is equal side B over sine B. Ni kalau sine rule. So dalam sine rule untuk guna dia punya tips lah. Kita pastikan ada information. Kita kata ada information. Information ni boleh jadi information tu number ataupun unknown. Mungkin sesuatu yang kita nak cari tapi dia part of information. So pastikan dia ada 2 angle and 2 side. Yang mana benda ni mestilah opposite to each other. Berkenaan dengan opposite. Tu kalau sine rule. Okay, untuk
cos rule pula. Cosine rule. Formula dia adalah kalau kita nak cari, let's say kita nak cari side A. So S square is equal B square plus C square minus 2BC cos A kecil. Ini formula dia. Formula ni fleksibel, bergantung kat mana kedudukan lah. Okay. So dalam untuk cosine rule, information yang penting, kita akan ada 2 side and 1 angle. Yang mana benda ni pula adalah mesti adjacent, bersebelahan. Nanti kita tengok apa tu yang opposite, apa tu yang adjacent. Kalau untuk area senang lah. Kalau area, kita ada 2 formula dalam area. Yang basic kita ada formula sin 1/2 AB sin C. Lagi satu adalah Heron's formula. Sebutnya Heron's kot, cikgu tak pasti sebutan betulnya apa, tapi cikgu rasa Heron's formula. Heron's formula. Dalam Heron's formula, kena cari S. S tu apa? S adalah semi perimeter. Cari dulu semi perimeter. Formula S apa? Formula S adalah A plus B plus C over 2. Semua side bahagi 2. Kemudian untuk cari area adalah S minus A, S minus B darab dengan S minus C square root. So ini formula yang terlibat lah dalam topik solution of triangle. Alright, so kita pergi one by one. Soalan pertama, A. Calculate the length of QR. Okay, kita nak cari QR. Yang pertama kita nak cari QR. Okay, untuk cari QR, so based on formula yang dah ada, nak guna mana satu formula? Sine rule ke cosine rule? Untuk soalan A1. Justin kata sine. Betul lah guna sine kan. Sebab apa kita guna sine? Okay, kita tengok maklumat yang kita ada. Maklumat yang kita ada, kita ada satu length PR yang mana dia punya opposite angle adalah 20. Kemudian kita nak cari QR. QR yang belah sini. Yang biru cikgu highlight dan ada angle kat sini. Ni yang cikgu kata tadi, kita ada information, 2 side and 2 angle yang opposite. That's why kita guna sine. So kita nak cari QR. So bahagi dengan sin 115 equal 3.3 bahagi dengan sin 20. So boleh cari QR lah. So QR adalah, okay, untuk selesaikan, kadang-kadang kamu akan kira dulu ni. Cuma bila kamu kira ni, kamu akan dapat perpuluhan. So ni perpuluhan, bila kira yang ni pun perpuluhan. So bila macam tu, kita takut nanti kita bundar awal sangat. Kita round off terlalu awal. Bila kita round off terlalu awal, jawapan akhir nanti salah. Jawapan akhir nanti -1 sebab tak ikutlah seperti yang dia nak. Okay, untuk mengelakkan kesilapan tu, kita rearrange supaya unknown kita menjadi subjek. Apa maksud unknown menjadi subjek? Ni, QR ni yang kita nak cari, duduk sorang-sorang dekat kiri. So kita rearrange lah. Jadi 3.3 darab sin 115 over sin 20. Bila dah dapat macam ni, baru kamu kira jawapan dia apa. Baru tekan kalkulator. Untuk elakkan orang kata apa, kesilapan run off tu. Kat sini barulah tekan kalkulator. Check lah jawapan dia kan. Kamu akan dapat
8.745. 8.745. Unit jangan lupa cm. So untuk kalaulah contoh dia tak beri berapa decimal point nak, kamu ambil 3 decimal point ataupun 4 significant figure. Itu untuk length. Tapi kalau untuk angle, ambil 2 decimal point je. Itu dia punya ni lah, kebiasaan yang digunakan lah. Untuk length, unit length kamu ambil 3 decimal point atau 4 SF. Untuk angle kamu ambil 2 decimal point. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Kita nak cari QT. Cikgu padam dululah yang cikgu dah highlight ni. Okay, so sekarang kita nak cari QT. Kita cuma nak cari panjang yang ni je, part ni. So panjang QT ni, kita tak boleh cari direct. Kita kena cari dulu panjang QT nak cari adalah panjang QR. QR minus RT. So QR dah ada, kita kena cari RT. Macam mana kita nak cari RT? Nak guna formula apa pula untuk cari RT? RT yang warna hijau. Guna formula cos. Betul. Guna formula cos. So untuk cari RT, so kita tahu RT kita akan guna cos, means RT yang kita nak cari, so RT sebagai subjek, RT square is equal. Dekat sini nampak tak maklumat yang kita ada? Kita ada 2 side dengan kita ada 1 angle. 2 side and 1 angle. Ni yang dimasukkan dengan adjacent. Side ni dan side ni adalah adjacent kepada angle yang kita ada. So bila macam tu kita guna cos. Okay. So dekat sini RT square. So dapat 4.5 square plus 5.5 square minus 2 times 4.5 times 5.5 cos 50. So again, kalau boleh jangan kira dulu. Pindahkan dulu square root tu kan. Square pindah jadi square root. So RT adalah cuma dalam kes ni kalau kamu kira sikit-sikit ni tak apa, sebab kalau kamu kira ni kamu tak bundarkan lah biasanya, sebab 4.5 kuasa 2 kalau campur dengan 5.5 kuasa 2 kamu akan dapat 50.5. Yang tu tak apalah kamu nak kira, sebabnya dia punya decimal point tak banyak. Bila decimal point dia banyak, kamu akan round off. Bila round off tu nanti jawapan tak sama dengan jawapan akhir. Minus dengan 49.5. Kalau kamu kira ni, dapat yang ni. Kamu kira ni dapat 49.5. Cos 50. Cos 50 jangan tukar dulu, sebab cos 50 ni lah kalau kamu tekan kalkulator dapat perpuluhan tu banyak. Tu yang problem nanti. Square root. Okay, dekat sini barulah tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. So jawapan dia adalah RT adalah 4.322. 4.322 cm. Okay, then bolehlah cari QT. So QT adalah 8.745 minus 4.322. So akan dapat 4.423 cm. So settle lah untuk cari QT. Okay, so untuk elakkan kesilapan, biasakan buat cara ni lah. Cara ni jangan kira dulu awal-awal. Biar kita arrange dulu supaya apa yang kita nak cari tu jadi subjek, barulah tekan calculator. Okay, nombor 3 kita nak cari luas PQR, the area of PQR. So,
So kita nak cari area PQR. PQR. So this one is PQR. Kita nak cari area ni. So untuk cari area ni, tadi kita dah ada panjang QT adalah berapa tadi? Panjang QR adalah 8.745. So QR 8.745, PR 3.3. Kemudian kita ada angle. Dekat sini 115 dengan 20. So dalam ni kita boleh guna formula sin lah. Sebab kita ada dua side. Side 3.3 dengan side 8.75. Kurangnya kita dekat sini adalah kita tak ada sudut dekat ni. Warna biru yang cikgu baru lukis tu. So dekat sini sudut R tu senang je lah nak cari sebenarnya kan. Sebab sudut R tu, sudut dekat R adalah 180 tolak dengan 115 plus 20. So akan dapat berapa? 45. So dapatlah kat situ 45. Dah boleh guna formula sin. So area PQR sama dengan 1/2 darab dengan 3.3 darab dengan 8.745 sin 45. Boleh dapat jawapan terus. Yang ni tak apalah, tak payah nak rearrange lah. Boleh tekan kalkulator terus. Akan dapat jawapan dia 10.20. Akan dapat jawapan dia 10.20 cm². Okey, untuk area cari jawapan yang terbaik sama macam length, 3 decimal point. So kalau lah contoh jawapan akhir dalam skema, sebenarnya dalam soalan ni skema akhir dia bagi 2 decimal point je. Cikgu pun tak pasti kenapa. Tapi kalau dalam exam, kalau lah jawapan akhir tu 2 decimal point. Contohnya ini jawapan akhir yang dia nak. Tapi kamu dapat lain. Contohnya kamu bagi 3 decimal point. Tekanlah kalkulator tu 1/2 darab 3.3 darab 8.745 darab sin 45. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan mungkin 10.203. Ini 3 decimal point. Jawapan akhir 10.20. Walaupun kamu lain tapi jawapan kamu akan dapat markah. Sebab apa dapat markah? Sebab jawapan kamu lebih accurate. Tapi let's say ini jawapan akhir, kamu bagi 2. Kamu kurang markah. Itu kalau contoh jawapan akhir 3 decimal point, tapi yang kamu bagi 2, kat situ kurangnya markah. So tu cikgu galakkan, lebih baik bagi lebih. Tapi dalam kes ni, skema dia bagi 2. Tapi ada soalan dia bagi 3, cikgu pun tak faham kenapa dia tak konsisten. Okay. So itu soalan 3 and then kita tengok soalan B1. Okay, soalan B1, sketch a new triangle PQR, P prime, Q prime, R prime tu sebenarnya kita nak lukis satu triangle baru lah. Kita ada triangle asal PQR. Kita nak lukis triangle baru PQR yang mana the new PQ sama je dengan the old PQ jarak dia. And then sama je dengan PR, jarak dia akan sama. And then kita tahu sudut dekat Q pun sama. So sebenarnya ni apa benda? Kadang-kadang kat sini ada yang confused nak buat apa. So kita tengok ini triangle yang asal. Kita nak create triangle baru yang mana panjang PQ dengan panjang PR adalah sama. Angle dekat sini sama. Itu maklumat yang diberi. Angle sama, panjang PQ sama, panjang PR sama. Kalau kamu lukis macam ni juga, tak ada different lah. The new triangle dengan the new dengan the old triangle. So dalam kes ni yang kita panggil dia sebagai ambiguous case. Ada belajar masa form 4 dulu, ambiguous case.
So ambiguous case ni kita boleh create triangle kepada dua case. Kebiasaannya kepada dua case lah. Kita ada maklumat, kita diberi maklumat, tapi bila kita interpret maklumat tu, sebenarnya ada dua kemungkinan lukisan yang boleh terbentuk hasil maklumat yang diberi tu. Okay, so untuk buat soalan ni, pertamanya kita lukis je bentuk asal PQR. Kita lukis dulu bentuk asal dia, lebih kurang lah macam ni. So PQR. So this one adalah the old shape, yang mana sudut dekat sini adalah 20 degree. Okay, untuk ambiguous case, kita boleh create satu triangle lagi yang mana QR ni dia punya length akan ke dalam. Sebab kita boleh create sebenarnya lagi satu triangle yang mana panjang dia sebenarnya sama yang ni. So dekat sini kita akan dapat satu triangle baru sebenarnya. Yang warna merah pula. Ni triangle baru kita. This one yang akan jadi P prime, Q prime and R prime. Inilah kita punya yang baru. Kalau kita nak check, P prime dengan Q prime ni sama je dengan panjang yang asal PQ. And then panjang Q prime R prime, cikgu, huruf cikgu betul ke ni? Huruf cikgu dah terbalik lah. Padam sikit. Tersilap. Dekat sini P. Dekat sini P, dekat sini Q. So sini P prime, sini Q prime. Okay. So kalau kita check, PQ lama, PQ baru sama panjang dia. PR lama dekat sini, PR baru dekat sini, tapi panjang dia sama. Dan sudut dekat sini pun tak berubah. Itu maklumat yang dibagi. Kan kita ada dua sebenarnya, dua kemungkinan. So the new PQR yang warna merah tu lah. Okay, kalau dalam exam memanglah kamu tak ada color-color banyak, tak apa. Yang penting kamu label kat mana P prime, Q prime, R prime. Kemudian kamu bagi tahu panjang ni sama, ada sudut 20. Dah, settle, dapat full mark. Sebab kamu memang akan guna pensel lah biasanya kan, guna pensel buat triangle tu. Itu soalan sketch. And then kita nak cari sudut QPR. Kita nak cari sudut QPR. So dekat sini lah kita nak cari angle yang ni. Okay. So daripada maklumat asal kita tahu sudut dekat sini adalah 45. Sudut dekat sini 45. Tengok yang asal. Yang ni tadi kita cari. Kita cari yang ni tadi 45. Kita kira tadi ni kan, 45. Sudut R 45 kan. So kita tahu 45. So kalau ni 45, ini pun 45. Kenapa 45 sama? Sebab ni isosceles triangle. So kalau situ 45, dapatlah dekat sini 135. 135. Sudut yang belah sini pula. So bolehlah cari sudut QPR tu. Sudut QPR adalah 180 tolak 20 tambah 135. So, kamu akan dapat 25 darjah. Okay, so settle soalan yang pertama. Okay, soalan pertama ni ada soalan. Tak ada ya. So tak ada je, senyap je masing-masing. Okay. So kalau tak ada soalan, kiranya cikgu anggap kamu faham lah. Okay, next kita akan tengok soalan 2. Okay, aku kata tak ada. Semua tak ada. Semua memang orang kata hebat lah kan. Memang tak ada soalan. Dalam exam, macam-macam lah nanti. Okay. So now we have diagram shows a cyclic quadrilateral. So dekat sini
adanya konsep cyclic quadrilateral. So nak kena tengok balik dalam form 4. Form 4 ke? Form 4 ni form 3. Ni kamu belajar masa form 3 je Haji. Okay lah, tak apa. Okay, so sekarang ni kita tak ada apa-apa maklumat lain yang diberi. Semua dah tertulis dalam diagram. Okay, so soalan pertama kita nak cari panjang AC. Soalan pertama nak cari panjang AC. Okay, untuk cari panjang AC ni, soalan pertama yang cikgu nak tanya, kamu nak guna triangle ABC ke kamu nak guna triangle ACD untuk solve length of AC? ABC or ACD? Mana satu sebenarnya triangle yang kamu kena guna untuk solve the length of AC? ACD. Betul Vanessa. ACD. Kena tengok triangle ACD. Kenapa kita guna triangle ACD? Sebab kita boleh cari angle dekat sini. Angle dekat D ni kita boleh define. So apa angle dekat D tu? Sebab kita akan guna formula cos. Kita akan guna formula cos dekat sini. Sebab kita ada maklumat 2 side dengan 1 angle. Kat sini kita boleh cari berapa angle dekat D tu. What is the angle D? Okay, Vanessa kata 105. Orang lain, adakah sama dengan Vanessa? Apa sudut D? Okay, good try. Tapi masih salah lah. Bukan 105. Cikgu rasa kamu jawab 105. Okay, cikgu tahu kenapa kamu jawab 105. Kamu punya assumption mungkin mengatakan sudut ni sama dengan sudut ni. Sudut ni sama dengan sudut ni. Betul ke assumption kamu macam tu? Sebenarnya tak lah. Kalau kamu punya assumption macam tu, assumption tu tersilap lah. Mungkin dah lupa lah sebab belajar form 3 kan, dah lama dah. Masing-masing dah tua dah, umur dah 17. Dulu 15 tahun, muda lagi. So dah tak ingat. Tak apalah, cikgu ingatkan. Okay, kalau kamu ada konsep cyclic quadrilateral, kalau kamu ada konsep ni, dalam konsep ni sudut yang bertentangan adalah 180. Bermaksud sudut B campur sudut D adalah 180. Syarat dia mesti quadrilateral. Segi 4. Mesti segi 4. Ni segi 4 ya. Segi 4 yang mana dia mesti touches circumference. Kalau dia tak touch circumference, dia bukan cyclic quadrilateral. So sudut yang bertangan 180. Kalau sudut bertangan 180, berapa sudut dekat sini? Cikgu dah bagi dah dia punya formula kan. 75. Betul. 75. So sama je sudut ni campur sudut ni pun 180. Tapi kita tak tahulah berapa. So ni dah boleh ingat lah. Dah boleh ingat apa yang kamu belajar masa form 3 dulu. Ingat balik. Cyclic quadrilateral campur 180. Okay. So bolehlah cari AC guna cosine rule. So AC square adalah 10 square plus 11 square minus 2 10 11 cos 75. Macam biasa nak cari AC, jangan terus kira satu-satu. Tapi yang ni kalau kamu kira boleh lah. 10 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tak ada masalah lah nak kira. Dapat 221 minus 220 cos 75. Okay, ada square root. Barulah kamu P tekan kalkulator. P tekan kalkulator tu nanti dapatlah jawapan dia 12.809. Unit sentimeter.
Okay, so selesai AC. Okay, next kita nak cari the angle ACB. Kita nak cari angle dekat sini. Okay, aku kasih warna biru ni. Kita nak cari angle ACB. So yang kita dah dapat tadi, baru dapat ni tadi, 12.809. Okay, so untuk cari angle ACB, sine rule. Laju dah Justin. Guna sine rule. Cumanya walaupun kita guna sine rule, actually kita tak direct cari ACB. Kita cari sudut dekat sini dulu. Sebab apa sudut dekat sini? Sebab sudut ni kita ada bertentangan dengan 5. Yang ni bertentangan dengan 5. Yang ni bertentangan dengan 12.809. Itu guna sine. So bila kita dah dapat angle nanti yang dekat sini, dapatlah angle yang warna biru tu. Guna formula triangle kan. Betul pangkah apa tak tahu. Okay, lantak lah. Okay. So kita pun guna formula sin. So bila kita nak cari angle, kita letak yang sin dekat atas. So sin sudut apa ni? Sudut BAC. Sudut BAC over 5 equal sin 105 over 12.809. Berdasarkan maklumat yang kita dapat ni lah. Ni dengan 5, 105 dengan 12.809. Okay, so macam biasa tadi, jangan kira terus. Rearrange dulu. Soalan kita nak cari BAC dulu. So BAC adalah inverse sin 5 darab sin 105 over 12.809. Barulah tekan kalkulator. Jangan tekan kalkulator awal-awal. Buat macam ni dulu baru tekan kalkulator. So akan dapatlah nanti 22.15. 22.15. Kalau angle cukup 2 decimal point. Setakat ni cikgu tak ada nampak lagi lah. Dia minta sampai 3. Skema pun biasanya memang 2 decimal point sahaja. Ataupun dia ada jawapan lain. Kadang-kadang dia bagi jawapan dalam degree dengan minit tu. Yang ada lambang koma tu. Tapi bagi decimal point 2 pun betul. Alright. So kita tak selesaikan lagi. Sebab 22.5 tu sudut dekat sini. Yang kita nak adalah angle tadi ACB. So ACB adalah 180 tolak 105 tambah 22.15. Kamu akan dapat berapa 52.85 kan? 57 bukan 52. 57.85. Okay, kamu akan dapat 57.85. Okay, selesai di situ soalan nombor 2. Okay, soalan 3 nak cari area ACD. So untuk cari ACD ni senang je lah kan. Kita dah ada angle dekat sini. Kita dah ada side ni dengan side ni. Dah boleh cari area. Area ACD gunalah formula sin. 1/2 5. Kemudian 12.809 sin 57.85. Tekan je lah kalkulator tu kan. Dapatlah jawapan. So jawapan dia berapa? Jawapan dia adalah mana tadi? Oh ni, 53. Betul ke ni? Oh, cikgu salah tengok. Kamu tak tegur cikgu. Kita bukan nak cari ABC. Katalah pelik. Cikgu saja pelik. Okay, kita nak cari angle ni ACD. Tak ada yang tegur cikgu. ACD yang ni So kat sini sepatutnya 10, 11,
Dengan bukan sin 57 ni, sin 75. Yang ni ambil maklumat yang ni. Dah tersilap lah. So ambil maklumat yang tu Okay, so kamu kira lah akan dapat jawapan dia tadi berapa? 53.126. 53.126. Ni yang cikgu kata dia bagi 3 perpuluhan pula. Tadi 2, yang ni 3. Tapi beta ambil 3 lah. 3 decimal point, decimal places. So 53.126. Okay, soalan yang kedua, yang last ni. Okay, soalan yang last ni. Soalan dia, jarak the shortest distance from point D to AC. Kita nak cari shortest distance D kepada AC. So sebenarnya kita nak cari height. Kita nak cari height. So itulah shortest distance. Kalau kita ambil jalan yang lain ni jauh. Ni jauh, ni yang paling dekat. So actually the height of triangle ACD. Kita ada base. Base kita 12.809 dapat H. So actually ni kita buat apa? Kita apply formula basic je kat sini. Macam mana nak cari area of triangle paling basic? So area of triangle paling basic adalah 1/2 darab base. Base kamu 12.809 darab H. Sama dengan area. Area tadi dah cari dah. 53.126. Carilah H. So kamu rearrange guna teorem. Teorem apa? Daniel pula. Pelik pula panggil. Justin, teorem apa? Pythagoras theorem kalau kamu nak guna Pythagoras theorem, susah nak guna kat sini. Sebenarnya kita guna formula basic area je. Triangle ni ada area. Cikgu lukis balik lah triangle tu. So, kita ada triangle ACD. So this one DAC. Bawah ni 12.809. Kemudian kita nak cari height dekat sini. Ini shortest distance height. So tadi kita dah tahu area ni adalah 53.126. Tu kita guna formula area je. Carilah H. So nanti dapat H 8.295. 8.295 cm. Kamu rearrange lah balik kan. Pindahkan 2 ke sana darab 12.809 jadi bahagi. Bagi cikgu seminit 2 ada parent call cikgu sekejap. Hello. Selamat pagi cikgu. Yes, selamat pagi puan.
Okay kelas, sorry ada gangguan. Tak adalah gangguan, ada parent tanya. Cikgu nak tanya kamu kan, siapa je yang duduk kat muka? Boleh raise hand ke siapa yang duduk kat muka? Raise hand siapa yang muka? Oh Justin je ya. Yang lain kan, ada Pipa, Pris, Vilma. Kamu vaksin dekat daerah kamu sendiri ke? Boleh buka mic lah nak, kalau nak cakap senang sikit. Dah dipanggil ke? Sudah panggil ke? Oh belum. Ada macam maklumat ke? Sebab tadi ada parent tanya cikgu lah kan, macam apa orang kata, dia nak vaksinkan anak dia, tapi bila dia tanya klinik, klinik kata kena melalui sekolah. Tapi yang setakat yang cikgu tahulah, kamu sebenarnya kena vaksin kat tempat masing-masing je lah. Sepatutnya PVV tu akan panggil lah pelajar. So memang nama kamu dah didaftar kat sana lah maksudnya, betul tak? Betul ya? Okay, so tak apalah kat situ. Maksudnya betul lah, tak perlu daftar di sekolah. Daftar di sana. Tak apa, nanti cikgu akan tanya Cikgu Fardi. Okay. Back to kita punya perbincangan. Sikit je lagi. Oh ni dah habis lah H kan? Oh dah habis lah. Oh tak pasal pula. Tak ada, cikgu cuma nak sentuh sikit lagi je. Sebab ada satu benda yang menarik dekat soalan nombor 3. Satu soalan pertama je. Kita akan tengok soalan pertama ni untuk find BCD. Okay, so dekat sini last lah ni. Kita tengok kita ada triangle BCD. Kemudian dia dah beri area ni adalah 12.58. So boleh tak kamu nak cari angle BCD? Boleh kan? Guna area apa? Guna formula sin kan? Okay, memang guna formula sin. Okay, kamu akan dapat nanti 12.58 adalah 1/2 darab 5 darab 6 darab sin. Kita nak cari dekat sudut C tu lah. Cikgu buat C je lah. Sin C. Okay, sekarang kita nak cari C. Kalau nak cari C, kita rearrange. Kita akan cari sin inverse. 2 darab 12.58 bahagi dengan 5 darab 6. 5 darab 6, 30 lah. Okay, cuba kamu tekan kalkulator. Dapat apa? Betul, pakai sin lah kan. Cuba tekan kalkulator. Yang cikgu tulis tu kamu tekan. Inverse sin 2 darab 12.58 per 30. Kamu akan dapat jawapan apa? (57) 56.999. Okay lah. Kiranya kalau kita ambil 2 perpuluhan, actually dapat 57 lah. Okay, semua orang akan dapat 57. Persoalan cikgu, logik tak jawapan kamu dekat sini 57? Tak logik. Sebab apa yang saya kata BCD is obtuse angle. BCD adalah obtuse angle. Obtuse angle bermaksud angle tu mesti more than 90 degree. So jawapan betul yang Priscilla kata. Tolak 180. So untuk cari jawapan yang betul, memang kamu akan dapat 57 dekat sini. So jawapan dia yang akhir kamu kena buat 180 tolak 57. So kamu akan dapat 123. Itu jawapan dia. Jawapan untuk angle BCD. 1, 2, 3. Kenapa macam tu? Sebab kena ingat balik, kita dah belajar kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. So dalam kuadran 1 and kuadran 2, nilai sin akan positif. Kalau nilai sin positif, so bermaksud kita ada dua sudut yang akan menjadikan nilai yang sama lah. Kamu boleh tekan kalkulator. Sin 57 dengan sin 123, dua-dua akan bagi jawapan yang sama. So kena alert dekat situ lah. Kadang-kadang
kita tak perasan. Kita biar jawapan kita 57 ni. Tapi sebenarnya soalan dah sebut dah. BCD is obtuse angle. So dekat situ kadang-kadang tersilap. Okey, tu yang lain kamu buat lah. Nanti cikgu akan share jawapan dia. Cikgu dah buat dah semua sebenarnya. Nanti cikgu share lah. Tak perlu hantar apa-apa. Selesaikanlah yang lain. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, so thank you semua yang hadir hari ni. Ada 7 orang lah at last. Okay, welcome.